ulama tidak maksum, ya memang tak maksum. Maksum hanya Nabi. Dijaminkan yang maksum, lain pada Nabi tidak maksum. Bila tidak maksum mungkin ada kesalahan, betul itu, tidak ada silap. Bila tidak maksum mungkin kesalahan, ya, tetapi kesalahan orang ulama ini bila sampai mutabaknya, kesilapan dia itu tidak berdosa, bahkan ijtihad mereka pahala. Pak kita tak sampai mutabak tu, hukum mereka kita taklid, ikut kerana mereka. Bila ikut orang yang tak bersalah kerana kita wajib ikut. Nah, sebagai imam makmum lah. Kita ni makmum ikut ke imam. Nah, itu dia. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم عدد ما أحاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah selawat dan salam atas junjungan penghulu dan kekasihku, pengubat hatiku, jasadku dan rohaniku, penghulu para Rasul Muhammad ibni Abdillah, jujur dipercayai dan atas keluarga dan sahabat sekaliannya.
صلى الله على محمد 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 صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan makrifah kami kepadamu dengan asbab kami
Menadah kitab ini, kitab Ihya Ulumuddin daripada guru kami, ya Allah. Rabbana taqabbal minna waqbalna bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه المهتدين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat kurniaan yang telah dilimpahkan dan dicurahkan kepada kita, khususnya hadirin hadirat yang hadir pada malam ini, untuk merebutkan sebahagian daripada ilmu pengetahuan melalui secara berkitab. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan syukur di atas kurniaan Allah yang khususnya kita ini dijadikan hamba-Nya yang beriman, di samping pula diberi taufikkan kita kepada amal, dan semoga-moga juga diberi tambahkan lagi taufik kepada kita di atas ikhlas pada segala pekerjaan, sama ada kerjaan yang berbentuk ibadat, muamalat, munakahat, jinayat dan lain lagi. Semoga-moga Allah memberikan kepada kita itu yang ikhlas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan yang dimaksudkan antara lain Iblis alaihi laknatullah, walaupun ia bersumpah bahawa minta dari Allah itu supaya Allah melanjutkan umurnya, usianya, maka diterima oleh Allah, sehingga dia minta kalau boleh hidup dia sampai kepada masa tiup sangkakala yang kedua. Tapi Allah terima, tapi bukan sepenuh, hanya dibenarkan setakat tiup sangkakala yang pertama. Karena kita maklum bahawa tiup sangkakala yang kedua itu ialah masa bangkit. Segala yang mati dibangkit. Tiba-tiba dia nak lanjut umur sampai kepada masa tiup yang kedua, berarti dia tidak merasai mati. Berlawan dengan janji Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Sedangkan dia masalah nafsin yang maksudnya kata yang jiwa yang bernyawa, yang bernafas.
Masalah umum jadinya setiap jiwa yang bernafas, yang bernyawa, mesti ia merasa imau. Maka Allah terima hanya setakat tiup sangkakala yang pertama. Walau bagaimanapun itu adalah kemurahan Allah. Kemurahan Allah itu melengkapi segala hamba-Nya di dunia ini. Sama ada hamba-Nya yang derhaka kepadanya, yang kufur, kemurahan Allah itu meliputi. Tapi hanya di dunia ini. Oleh itu permintaan iblis diterima oleh Allah. Sekadar mengikut kehendak Allah. Tidak juga mengikut kehendaknya. Yakni kehendak iblis. Apa itu? Antara ia minta melanjutkan, memanjangkan umur, Allah terima. Tapi lanjutan umur dia bukan nak ibadat kepada Allah. Bukan nak taat kepada Allah, beriman dengan Allah. Tetapi dia menyatakan bahawa la'uwiyannahum ajma'in, kan? Demi sungguh dia nak menyesatkan anak-anak cucu Adam. Itu. Tapi Allah izin kepadanya. Tapi dengan keizinan Allah itu apa? Sebenarnya Allah nak menzahirkan siapakah di kalangan hamba-Nya itu yang ahli syurga dan juga ahli neraka, kan? Inna, Allah Ta'ala kata, khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dan inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Itu Allah menzahirkan penentuan yang ia telah menentukan bahawa anak cucu Adam itu ada terbahagi kepada dua golongan. Ada yang syakiran, ada yang kafura. Walau bagaimanapun dua golongan tetap berlaku. Jadi apabila iblis mintakan supaya nak menyesatkan, di samping ia minta daripada Allah nak menyesatkan anak cucu Adam, juga ia mengistisnakan dengan kata dia illa ibadakal mukhlasin, kecuali hamba-hambamu wahai Tuhan yang menjadikan dia ikhlas, bersih hati semata-mata kerana-Mu. Ini dia hanya usaha untuk menyesatkan. Dia usaha sedaya upaya mampu dia untuk menyesat. Tapi dia sendiri kecuali hamba-hamba-Mu yang menjadikan hatinya ikhlas. Salahnya aku tak ada daya upaya untuk menyesat mereka. Oleh yang demikian kita usaha, maka peluang bagi kita boleh kita berikhtiar usaha supaya Allah menjadikan kita ini hamba-Nya yang mukhlasin. Kan? Sebab tu kita boleh doa dan minta Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minal 'arifin wa ja'alna min 'ibadikal mukhlasin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga-moga kita dimasuk ke dalam hamba-hamba yang ikhlas, walaupun sedikit zahir amalan, walaupun sedikit zahir pekerjaan kita, pandangan zahir nampak sedikit tapi bersih dalam, itulah yang menguntungkan. Siapa malaikat tak sanggup nak menyesat. Kalau kita nak contoh beginilah, banding sebagai perumpamaan, masalah kalau dibuatkan suatu batang pokok kayu, umpama kalau kita bertanya kayu batang nibung, kenal tak batang nibung sini panggil apa? Tak kenal pokok? Kenal juga pokok nibung pokok nibung kita ambil dia, kita apa dia? Buangkan kulit dia, serta pula kita kuku jadi licin, kan? Apabila licin dah, kita sapan pula lomot pulaknya minyak. Minyak benar. Minyak kelapa katakanlah, kita lomot dia. Jadi dahlah diri tiang tadi tu licin dirinya. Kita lomot pula dengan minyak yang melicinkan pula. Di situ kita letakkan di atasnya apa dia, bara-bara perhiasan emas dan sebagainya di atas. Maka siapa yang dapat naik ke atas, ambillah barang di sana. Kan? Bagi siapa yang nak naik, boleh dikatakan pada adat
tak puasa nak naik. Kerana dia tu licin, tambah pula minyak yang melicinkan pula. Arti kalau kita nak naik pun naik. Itu ibarat bila hati kita yang licin, bersih, maka tak panggil licin bersih, mereka kerana Allah. Licin lah. Ya kita tak licin tu pasal ada kerana lain. Ya, bila kerana lain ibaratnya maknanya ada apa dia ni, buku-buku dan sebagainya menyebabkan kita boleh naik. Apabila dia licin, tadilah lama minyak pula. Bagi orang yang kuasa tawan apa, nak naik tak boleh. Begitu bila hati yang licin, itu ibarat pada ikhlas betul-betul kerana Allah. Iblis pun mengaku akak tangan dua lah kalau kita ibaratkan. Akak tangan dua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Maknanya kami tak ada daya untuk nak menyesatkan mereka. Ya alhamdulillah, maka kita ini Allah menjadikan kita ni di atas asalnya iman. Itu sebagai tapak kita. Dibina pula di atasnya amal salih. Ya cukup dengan rukun dan syarat zahir dan batin. Campur pula ikhlas. Itu semoga masuk adalah yang iblis tak mampu untuk menyesatkan. Dengan yang demikian itulah kita belajar dan mengaji, paling tidak pun kita mendengar kitab-kitab turas, ya pusaka peninggalan para ulama, khusus dalam dia membicarakan berkaitan dengan bab hati, kan? Maka sebelum itu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia buat tajuk pertama, iaitu Kitabul Ilm. Sebelum nak bicarakan yang lain, dia mendatangkan dulu beberapa ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diikuti pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk menjadikan dalil yang menunjuk atas kelebihan ilmu, yakni ilmu syar'i. Dan lagi akan datang juga Imam Ghazali membahagikan ilmu. Terbahagi kepada syar'i, bukan syar'i. Dipanjang cerita di hadapan. Walau bagaimanapun setelah kita lalui beberapa ayat telah kita lalui, maka di sini kita tidak menghabiskan ayat yang telah dilalui itu, hanya kita nak langsung pergi kepada hadis-hadis. Iaitu kata Imam Ghazali rahimahullah, wa ammal akhbar, dan adapun segala khabar dia guna akhbar, khabar. Maka khabar juga muradif satu makna dengan hadis. Khabar kita panggil khabaran. Tengok surat khabar, kan? Maka kalau kita melayukan betul, khabar ni apa dia khabar? Beritahu, kan? Mengkhabarkan mana memberitahukan. Tapi kita kerat tinggal berita. Berita, kan? Asal beritahu. Balik pihak yang dia membaca beritanya, memberitahu kepada yang mendengar apa yang berlaku. Katanya berita. Baca berita. Ini pun digunakan hadis pun dipanggilkan, khabar pun dipanggilkan. Maka seolah kata nak baca berita. Tapi berita dari siapa? Berita dari Nabi SAW yang dicatat oleh para ulama. Itu khabar. Maka dia guna wa ammal akhbar ayil ahadis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rushdahu. Baik. Hadis ni dia diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Setakat kata man yuridillahu bihi khairan, barang siapa, yurid, arada, yuridu. Manakala mengaji kaedah kata jazam man syartiyah, maka yurid bila dijazakan jadi
Yurid dihazafkan ya, tinggal yurid. Nah, kaedah. Maka diwasalkan may yuridillahu bihi khairan. Barang siapa kehendak oleh Allah dengannya, dengan barang siapa itu akan khairan, akan kebaikan. Maka ulama membicarakan pula di antara lain tanwin yang ada pada khairan dikatakan tanwin li ta'zim, li taqsid. Sebab tu ditafsirkan may yuridillahu bihi khairan ay khairan katsiran, khairan aziman. Siapa-siapa kehendaki oleh Allah dengan siapa itu akan kebaikan yang besar, akan kebaikan yang banyak. Bila mana seseorang Allah Ta'ala kehendak nak beri kebaikan yang banyak dan besar, jawabnya yufaqihu fid din. Nescaya Allah memberikan dia tu faqih, yang faham, yang pintar, yang faham halus pada pekerjaan agama. Ni apa orang faqih fuqaha ni. Nah, dalam satu-satu ayat mereka dapat istinbat hukum. Mari daripada mereka ada fiqh. Al-fahmu lima daqqa. Fiqh, faham barang yang halus. Kadang-kadang kita tak sampai tahap fiqh, kita faham hanya sepintas lalu. Dengan satu ibarat kita dengar, kita faham sepintas lalu. Faham secara sekaligus. Tapi orang faqih ni dia boleh ambil sedut, ambil pula daripada perkataan yang sedikit tu beberapa masalah, atau faqih fid din. Maka siapa Allah Ta'ala kehendak nak beri kebaikan besar dan banyak, Allah menjadikan mereka itu fiqh fid din. Sebagaimana didoa oleh Nabi SAW khas kepada sepupunya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, Aku menjadikanlah Abdullah ini yang faqih, yang pintar, yang mahir, yang faham halus, yang menghalusi pada agama. Sebab dengan makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Abbas walaupun ia masih budak, masih kanak, kerana semasa wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hanya 13 tahun. Kan? Masa wafat tu dia umurnya baru 13 tahun. Semasa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah ia baru 3 tahun. Tapi alim besar kerana makbul doa dia. Tengok kalau kita mengaji tafsir selalu kita dengar qala Ibn Abbas. Bila kita mengaji satu ayat qala Ibn Abbas. Bila ada perkataan Ibn Abbas disebut perkataan Ibn Abbas. Terkadang didului perkataan Ibn Abbas sekalipun ia tu orang muda. Kan? Ni Allah Ta'ala menjadikan dia faqih fid din. Demikianlah siapa-siapa, umumnya siapa-siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengannya kebaikan besar, Allah menjadikan dia itu yang faqih pada agama. Itu di antara kelebihan ilmu. Lagi tambahan wa yulhimhu rushdahu. Tu keratan tu diriwayat oleh yang lain daripada Imam Bukhari Muslim. Wa yulhimhu, dan mengilham. Kita ambil kelima Arab jadi Melayu kan, ilham. Apa dia ilham? Ilqa'u syai'i fi ar-raw' ala sabilil faid. Mencampakkan ke dalam hati atas jalan semata-mata limpah, seperti hujan ni. Walaupun kita mau tak mau pun dengan kehendak Allah, dia kehendak menurun maka menurunkan sampai limpah. Bila terlalu lebatnya sampai jadi limpah, jadi banjir kan. Begitulah seseorang hambanya. Bila Allah Ta'ala kehendak nak bagi kepada dia tu faqih pada agama, sampai pulaknya Allah menjadi mengilham kepadanya akan rusdahu, petunjuk. Terkadang-kadang belajarnya sedikit tapi pendapatan hasilan tu banyak.
Contohkan juga orang yang kerja hanya sikit. Subhanallah yusabbihullah bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Belajar hanya sedikit pada zahir usaha, tapi pemberian dari Allah tu banyak. Begitu juga kita kerja nampak zahirnya sedikit usaha, tapi pendapatan hasilan tu banyak. Tu bandingannya. Ini kurniaan dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita syukurlah. Kurniaan dari Allah dapat kita memahami agama. Sedikit demi sedikit, dengan lama kelamaan bila kita mulazamah ke dengar, bila kita istiqamah mendengar, mudah-mudahan jadi limpah. Itulah dia. Itu kelebihan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warasatul anbiya'i. Hadis ini selalu kita dengar masyhur sangat. Jadi ulama jamak daripada perkataan mufrad alim, sirah mubalaghah. Kalau alim itu biasalah man apa dia ittasafa bil ilm, man ittasafa bil ilm panggil alim, yang tahu itu umum. Manakala alim yang amat mengetahui, ya banyak maklumat, ya banyak ketahuan dia tu panggil alim. Baik. Kemudian jamak dia ulama. Bermula segala ulama itu ialah warasatul anbiya. Ada jumlah campur Arab, pewaris. Itu dah campur dengan kelima Arab. Kalau kita Jawi, kalau kita memelayukan, waris ini apa? Kalau Melayu betul, Melayu semuanya. Warasa yarisu. Peninggalan yang ditinggal, tapi dapat, orang yang dapat tu panggil apa? Dapat warisa yarisu wa warisa Sulaimanu Dawud. Melayu kita tu banyak dah campur Arab, nak Melayu semua. Nak Melayu semua, kita orang Melayu. Apa dia warisa? Panggil kita dapat apa dia? Pusaka. Tu lupa dah kelimah Melayu. Pusaka. Itulah Sulaiman, Nabi Allah Sulaiman menerima pusaka daripada ayahnya Daud. Maka pusaka apa yang dia dapat situ? Itu pusaka nubuwah, pusaka ilmu. Begitu juga Nabi SAW bila dia wafat, sekalipun kalau dia ada harta, dia dapat di dalam harta ghanimah, khumusil khumu, harta fai, ada sebahagian darinya, semasa dia wafat, kalau harta yang ada masa tu pun tidak dijadikan pusaka. Hatta anak-anak sendiri tak dapat pusaka. Kan kita maklum masa wafat Nabi SAW, anak-anak semuanya wafat mati sebelum kan. Zainab mati sebelum, Ruqayyah dan juga Ummi Kalsum radhiyallahu taala anhunna, mereka mati sebelum. Apalagi anak lelaki semua mati kecil kan. Yang mati selepas dia hanya seorang anak saja, seorang anak putrinya, iaitu Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Kan, kata setengah 6 bulan selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia meninggal. Kata setengah hanya 3 bulan. Ala kulli hal, maknanya dia wafat, mati kematian dia sebelum atau selepas daripada wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila kewafatan Nabi, pernah dia dakwa setelahnya dilatih Abu Bakar radhiyallahu anhu jadi khalifah. Dia dakwa bahawa ada sedikit harta peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah ia bagi kepadanya semasa dia hidup. Artinya hebahlah kita panggil. Telah dia hebah.
telah dia beri sebelum pada dia wafat. Sebab bilanya peninggalan jadi tinggal nasi, semua tu harta jadi masalihil muslimin. Anak-anak tak dapat pesaka, jadi masalihil muslimin. Tapi yang Fatimah pergi dakwa kepada Abu Bakar selaku khalifah, atas dakwaannya ia telah bagi kepada dia sedikit sebelum pada dia wafat. Baik, apabila dakwaan berlaku, Abu Bakar radhiyallahu anhu nak bagi pun minta saksi mengikut kaedah al-bayyinah 'alal mudda'i. Kan? Bila orang yang berdakwa, dakwaan itu zahir menyalahi zahir. Kerana dia zahir, harta peninggalan tadi dijadi masalih muslimin. Apabila Fatimah mari dakwa menyalahi zahir, lalu diminta bayyinah sebagai bukti kata ia telah beri. Tak apa, moga dia berhak, khalifah ni ada hak. Apabila diminta saksi daripada Fatimah, hanya Ali yang menjadi saksi. Ali tahu, Ali jadi saksi. Maka Ali seorang saja, mana satu lagi? Nak pakai dua saksi, maka tidak ada, hanya Ali satu saja. Maka dakwaan itu tak boleh diterima kerana tak mencukupi syarat. Lalu itu dakwaan tu tidak diterima. Maka Abu Bakar tidak bagi. Situlah sedihnya Fatimah radhiyallahu anha. Itu di antara setengah daripada dia tu tak bercakap dengan Abu Bakar antara lain kerana ini telah diberi padanya, tapi dah dakwaan dia tak cukup syarat, maka Abu Bakar tak terima. Maka itu hukum dia pengen kata mengikut kaedah. Lepas tu hukum yang hakikat sebenar serah pada Allah SWT. Jadi tepat nak menyatanya peninggalan yang ditinggal oleh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam itu tidak dijadikan pusaka kepada anak-anaknya. Tiba-tiba dalam hadis sebut al-ulama warathatul anbiya. Segala ulama itu ialah orang-orang yang menerima pusaka. Apa kita? Hari kita jumpa selama kemarin puaris itu siapa dah? Waris kalimah Arab. Kalau kita mengaji kalimah warathah, wazannya fa'alah, orang mengaji kata jamak taksir. Daripada mufradnya warisun, warathah. Seorang yang menerima pusaka, waris. Ataupun seorang yang dapat pusaka, waris. Nah, bila dua warisan, bila ramai tiga ke atas warathah. Segala orang yang dapat pusaka, orang menerima pusaka, tu warathah. Jadi data pada hadis menyatakan ulama itu ialah segala orang yang menerima pusaka. Itu dia. Daripada nabi-nabi. Kalau kita maklum harta peninggalan nabi, tidak siapa dia dapat pusaka. Macam mana ulama menerima pusaka? Maka di sini pula menyatakan bahawa pusaka ilmu. Ni kadang-kadang kita ni menerima pusaka daripada keturunan ada. Misalnya, nenek moyang kita dulu seorang yang ulama terbesar. Mengajar besar. Apabila ia meninggal, kadang-kadang tidak ada anak yang menggantinya. Kadang-kadang mai daripada cucu ataupun cicit. Ini dapat ilmu pusaka daripada nenek moyang. Mana dia ni keturunan daripada orang alim. Nenek dia tu alim besar, jatuh ke cicit akan nak jadi pengganti bagi neneknya. Dia panggil pusaka ilmu. Terkadang laduni mari pusaka. Itu dia maka ulama ni kedudukan dia siapa dikatakan waris-waris. Orang yang menerima pusaka. Munasabah dengan hadis Nabi SAW kata taraktu fikum amrain. Aku telah tinggal. Dia guna siap dah kalau mengaji kata sirah madi. Walhal dia masih hidup. Tapi dia kata aku telah tinggal pada kamu. Tengok. Ini bercakap apa kata madi dengan makna mudhari'. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr. Apa nama ni? Apa dia? Guna sirah madi tapi muraknya maknanya mudhari'. Mana? Aku telah tinggal, maknanya aku akan tinggal pada kamu dua perkara. Tapi dia guna dengan telah
seolah-olahnya walaupun aku belum mati, aku dah tinggal. Ibaratkan macam seorang ayah, dia ada harta, maka dia buat peruntukan dah. Yang ni untuk anak tu, yang tu, maka dia beritahu pada anak. Ayah dah dah tinggal untuk anak-anaknya 1, 2, 3, 4. Sekiranya kalau aku mati, ambillah. Aku dah tinggal ni. Salah begitu. Maka Nabi pun sallallahu alaihi wasallam kata, aku telah tinggal pada kamu 2 perkara. 2 perkara yang peninggalan ni lah. Ni perkara yang ditinggal, terpanggil tinggalan. Tapi kita bercakap tukar peninggalan. Maka aku tinggal pada kamu 2 peninggalan. Apa dia 2 perkara peninggalan ini? Kalau kamu berpegang dengan keduanya, dia kata lan tadillu. Hanya main dengan lan. Tak kata la tadillun, lan tadillu. Orang mengaji kaedah lan harfun nafyin wa nasbin wastiqbal. Arti nafinya terhadap pada masa depan. Tak akan sesat. Itu dia. Kalau kata la tadillu, tidak sesat, kemungkinannya hari ini tak sesat, masa depan tu sesat. Tapi bila kata lan tadillu, tak akan sesat, mana hari ini kamu tak sesat sampai bila pun, sampai ke hujung akhir kalamu tu dia usia panjang, tak akan kamu sesat selama berpegang dengan 2 peninggalan aku ini. Masya-Allah, balaghahnya kan? Balaghahnya. Maka apakah 2 peninggalan itu? Kitabillah, Al-Quran. Yang keduanya wa sunnati rasul, yakni sunnah, jalanan tunjuk ajar aku, bentuk perkataan, ajar ucapan dan bentuk perbuatan yang ditunjukkan, dan apa yang berlaku masa dia walaupun dia tidak buat, dia mengiktirafkan, dia takrir, mengakukan, semua tu panggil masalah kata sunnah dia. Jadi dia jamin bahawa tak akan kamu sesat. Baik. Malah itu siapa yang menimba 2 perkara itu? Orang yang menimba 2 perkara itulah dipanggil warasah. Gak siapa warasah dia? Al-ulama. Walaupun bukan keturunan dia dari segi nasab. Tengok, orang lain pada Arab, bukan keturunan dia, tapi panggil warasatul anbiya juga. Ini hebat. Bukan hanya Arab. Kalau Arab pun bukan hanya Quraisy. La fadla li arabiyyin ala a'jami illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bagi yang bahasa Arab di atas yang bahasa Ajam. Selain pada Arab, semua panggil Ajam. Bukanlah kelebihan di semata-mata bangsa. Bukanlah lebih itu di semata-mata keturunan, kan? Illa bittaqwa. Itu tepat lebih di situ. Apalagi Arab. Apalagi bakal keturunannya Quraisy. Itu lagi hebat. Bila mengerti agama, menerima pula pesaka, itu lagi hebat, terutama sekali. Ni tepat kita nak mengerti daripada hadis ini bahawa inilah kedudukan ulama, kelasan mereka itu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengakui ulama adalah waris yang menerima pesaka dari dia. Orang semasa dia, para sahabat, kan? Lepas tu yang ni pula menyampaikan kepada yang kemudian, turun menurun, salafan wa khalafan, turun menurun sampai ke masa kita bagaimana ini. Walaupun jarak yang jauh, tapi hubungan kita tu masih bertali-talian, bukan putus, kan? Itulah ulama pula masa dia dengan amanahnya, mereka mengarahkan. Apabila berlaku masa ulama masing-masing pahaman ke akidah apa, mereka ulama juga tulis serta menyatakan kebenaran, membeza bainal haq wal batil. Dalam Quran pun memberi pesanan, wala talbisul haqqa bil batil. Asal ayat dituju kepada ulama al-Yahud, yakni ulama al-kitab, kerana mereka pernah mengubahkan kitab. Bila ayat tak setuju dengan mereka, mereka ubah. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqalu wa hum ya'lamun, kan? Tengok,
Berani mereka kitab Taurat, sedangkan kitab yang diturunkan dari Allah SWT atas Musa, tapi mereka kerana keduniaan terlalunya kuat, siapa berani mengubahkan dan ditulis-tulis yang berbahasa kata ini dari Allah. Tengok cerita semua tu. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim. Kan? Fawailun tak kata lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim. Summa yaqulun, sedangkan mereka tulis dengan tangan mereka. Kemudian mereka berkata, summa yaqulun hadza min indillah. Ini dari sisi Allah. Tengok berani mereka. Hadza min indillah. Apa tu tujuannya? Liyashtaru bihi thamanan qalila. Tujuan supaya nak ambil hasilan pendapatan daripada orang bawahan. Tengok ini dia panggil ulama usul. Maka inilah garisan dalam hadis tersebut. Bila sebut ulama dipuji, ilmu dipuji, muradnya ilmu keagamaan yang sakut dengan syar'i. Maka ulama yang membawa amanah ilmu ini turun-menurun, ini maksud dalamnya dipuji. Semoga mereka inilah memberi kenyataan kepada kita membeza antara al-haq, al-batil setiap masalah. Nah, sebab kalau mereka itu berkhilaf, rahmat kita ke bawahan. Itu nah, ini kedudukan ulama. Itulah sampai dikatakan orang-orang yang menerima pesaka dari nabi-nabi. Dan sambungnya hadis sekali lagi, walam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Ada sambungan hadis lagi, sesungguhnya para nabi-nabi tidaklah mereka meninggal pesaka apa dia dinar dan dirham. Kan? Pada asal dulu duit dinar yang dibuat daripada apa dia emas kan. Duit yang dibuat daripada perak dirham. Orang petani panggil, orang Kelantan panggil sama, duit pitih. Duit pitih. Mata wang lah. Jadi para nabi-nabi dia tidak meninggal pesaka dinar, dirham dan lain-lain. Hanya dia meninggal apa? Innama warasul ilma. Hanya mereka itu meninggal pesaka ilmu. Hanya meninggal pesaka ilmu. Oleh itu siapa yang ambilkan ilmu secara belajar, usaha, mengaji, kita dapat, maka sungguhnya orang itu dapat habuan yang termulia. Itulah di antara kelebihan ilmu. Oleh itu pada adik-adik masih belajar, bersungguhkanlah dalam belajar. Masa depan kita ni orang harapan yang sangat diharapkan. Nah, adik masih belajar, masih cergaskan. Belum lewat masa, depa kita dah tua ni dah lewat lah. Dah lepas. Tapi bagaimanapun kita merebutkan juga. Kerana ilmu ini walaupun dengan secara kita tak dapat dalam bentuk ta'allum, kita juga dalam bentuk sam'. Mendengar. Paling tidak kita kasih cinta kepada orang yang menuntut ilmu agama. Semudah-mudahan kita dapat berkongsi. Walaupun kita tak dapat juga nak ambil bahagian secara istiqamah mendengar, tapi kita suka cita, kasih mesra kepada pelajar-pelajar yang belajar agama. Itu kita dapat berkongsi juga sebahagian. Baik, itu di antara kita dapat hadis man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Tambah lagi wa yulhimhu rusydahu. Allah campakkan dalam hatinya akan rusydahu, petunjuk. Dan hadis berikut tadi, ulama itu kedudukannya segala waris. Kemudian kata Imam Ghazali rahimahullah, selepas dia mendatangkan hadis ini, Imam Ghazali kata wa ma'lumun. Maka isim nakirah. Maka di tempat ni dia panggil li ta'mim, umum. Sebab tu nakirah boleh dijadikan mubtada yang mengaji kaedah, lalu terkedih wa ma'lumun ay li kulli ahadin. Dan maklum bagi semua orang. Mana itu? Maklum bagi semua orang. Sudah kita maklum bagi semua orang bahawa annahu la rutbata fauqan nubuwati. Ini maklum semua. Terutama kita orang mukmin maklum semua bahawa tidak ada lagi rutbata martabat
Nah, pangkat. Tidak ada lagi pangkat yang nak lebih pada nubuwah, kita maklum dah kan. Ni kita orang mukmin. Lagi pula ahli sunnah wal jamaah, walaupun ada segolongan daripada Mu'tazilah, ada mereka berkata setengah-setengah, bukannya semuanya, segolongan kata nubuwah dapat dicapai ke dengan usaha. Ni bercanggah dengan ahli sunnah. Ahli sunnah nubuwah apalagi risalah tinggi lagi. Nubuwah ni sifat kenabian, itu tak dapat dengan usaha, walaupun sekuat-kuat usaha dalam bentuk amalan riadah dan latihan untuk nak jadi nabi, tak boleh. Kerana nubuwah ini semata-mata kurniaan dari Allah. Itu akidah kita ahli sunnah pegang begitu. Ada setengah kata makna nubuwah dapat mencapai dengan usaha. Arti kalau siapa nak jadi nabi boleh. Berkeluarlah, usahalah, betapalah. Diisi dia kata dapat mencapai nubuwah dengan usaha. Ini bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, lain pada wilayah, yakni nak jadi kualian, sifat kualian tu, tu dapat. Mentabak wali, rendahnya wilayah daripada nubuwah. Maka kita maklum semua bahawa tidak ada lagi martabat nubuwah nak apa dia atas pada tu. Atas pada martabat nubuwah tidak ada lagi. Walau setara mana lebih siddiqin, syuhada as-siddiqin, siddiq setara mana pun tak boleh nak mengatasi sifat nubuwah. Kan? Itu kita maklum dah. Jadi apabila kata al-ulama warasatul anbiya, maklumlah bahawa wala syarafa fawqa syarafil wirathati li tilkar rutbati. Menunjukkan hadis ini bahawa tidak ada lagi kemuliaan lebih daripada mulia menerima pusaka akan ini martabat. Ini menunjukkan bahawa ulama dipanggilkan warasatul anbiya, arti menerima pusaka Nabi. Mana martabat ulama ini seolah-olah katanya apa yang kata tergantung dengan martabat nubuwah. Masya-Allah. Itulah syaraf kemuliaannya para ulama rahimahumullahu taala. Paling tidak kita dapat mengertikan sekadar itu supaya kita rasa terhormat bila sebut ulama. Kita terasa agung bila sebut ulama, dan kita dapat kita kenal segala permasalahan melalui ulama sekalipun kita tidak bertalaqi kan. Itulah dia. Paling kurang kita tahu, kerana di zaman kita ni zaman yang banyak kelam kabut sangat. Kadang-kadang ada orang menanamkan fikiran supaya tidak boleh diikuti ulama. Ulama manusia seperti kita, macam-macam kata kan. Ulama tidak maksum, ya memang tak maksum. Maksum hanya Nabi. Dijaminkan yang maksum lain pada Nabi tidak maksum. Bila tidak maksum mungkin ada kesalahan. Betul itu, tidak ada silap. Bila tidak maksum mungkin kesalahan. Ya, tetapi kesalahan orang ulama ini bila sampai martabatnya, kesilapan dia itu tidak berdosa. Bahkan ijtihad mereka pahala. Pak kita tak sampai martabat tu, hukum mereka kita taklid. Ikut kerana mereka. Bila ikut orang yang tak bersalah kerana kita wajib ikut. Sebagai imam makmum lah. Kita ni makmum ikut ke imam. Itu dia. Maka kesalahan yang berlaku di atas para ulama, dia pun kata itu tidak dijadi kesalahan, yakni berdosa, tidak. Sebab siapa sampai mentabak ulama, apalagi mujtahidin yang mutlak, dan turun pula mentabaknya, mereka itu bila dia ijtihad sesuatu hukum tiba-tiba betul pada wakil, mereka dapat dua pahala. Satu pahala ijtihad tu sendiri, yang kedua pahala betul tu pula. Sekiranya mereka ijtihad, tiba-tiba didapatinya salah pada wakil, mereka dapat pahala ijtihad, berdosa tak ada. Ini jangan syak lagi. Kalau kita banding beginilah, kalau tak nak banding lebih kurang tu macam orang masuk dalam pertandingan lah. Orang pertandingan qari'ah.
Dan pertandingan dalam main-mainan apa-apa. Orang yang dijemput masuk dalam pertandingan katakanlah 30 orang masuk dalam pertandingan nama tertentu. Maka bila buat pertandingan musabaqah apa, tentu dia dapat juhan hanya satu kan. Tak ke juhan dua orang. Tak ada juhan dua orang. Juhan lepas tu naik juhan. Gitu. Tu dia. Mesti tak ada dapat dua gitu. Hingga sampai kalau sama, markah sama. Oh, kalau markah sama pun dia bertanding sekali lagi. Nah itu, supaya nak pilih satu daripada dua. Tengok Seri panggil dah. Panggil Seri. Sekalipun jadi hak dapat pertandingan semua 30 orang masuk nama pertandingan, semua mereka ini dapat hadiah. Itu dah. Sekalipun tak dapat juhan, naik naik juhan yang kedua, walaupun tak dapat 1, 2, 3, katalah 4, 5. Dikira 4, 5 katakan. Maka yang lagi tu yang ke 26 turun ke bawah, yang ke 24 turun ke bawah ni, semua ni masuk dalam pertandingan. Walaupun tak dapat terima bagi hadiah pajuhan, tapi dia dapat juga semua tu. Tu bandingannya. Nah, begitulah ulama bila masuk dalam kelas apa mutabak itu, maka dia ijtihad. Ini tugas dia. Bila ijtihad ada betul, ada tidak betul, yakni pada wakil, maka dia ada pahala semuanya. Tak ada syak lagi lah kita dengan ulama. Apa kita dah menghina-hina dan merendahkan dia? Kita nak merendahkan dia, kita lah jatuhnya. Satunya masalah kata kita ni sengkau buruk, su'izzan, tak boleh. Itulah diajarkan dan dididikkan supaya paling kurang, paling tidak bila sebut ulama rahimahumullahu ta'ala. Itu. Al-ulama warasatul anbiya wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa an-nubuwah wa la syarafa fawqa syarafil wirasah litilka ar-rutbah. Satu hadis lagi, kita ambil hadis yang terakhir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Masya-Allah. Tengok. Fardu takdir kalau kata jatuh dalam kesalahan, ramai yang belum tolong minta ampun baginya. Ramai. Yang kita nak sangat astagfirullahaladzim kan, kita sendiri ya. Hingga siapa baru keluar daripada solat tu astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Walau baru keluar daripada solat. Bukan keluar daripada tempat maksiat. Keluar daripada tempat munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita disyaratkan istighfar. Astagfirullahalazim. Macam-macamlah lapan istighfar. Jadi macam mana? Ada istighfar baru keluar daripada tempat munajat. Maka istighfar ni beberapa lah bagi kita orang yang tak sampai kepada maqam mutabak tinggi. Kerana dalam solat sungguh penampak kita munajat ke Allah, tapi gangguan macam mana? Ketika kita dalam solat, gangguan lebih kuat pada kita di luar solat. Betul tak? Bila kita takbir Allah, gangguan main selalu. Kadang-kadang hanya tak pernah ingat di luar solat, tapi dalam solat ingat be. Cari anak kunci tak berjumpa. Solat 2 rakaat ingat selalu main. Duduk situ nak kunci. Tengok. Tu nak kata gangguan kuat dalam solat. Nah, sebab kita orang awam kan. Maka astagfirullah, kita minta keampunan apa dia kecacatan apa dia. Bagi orang nabi-nabi istighfar juga. Adalah Nabi SAW bila dia selesai daripada solat, dia istighfar 3 kali. Maka katanya bagaimana dia istighfar? Setengah ulama kata astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita timbul soalan pula, bagaimana dia minta ampun dari Allah sedangkan dia maksum, lagi pula dia keluar daripada solat, hati dia tidak lenyap daripada Allah. Istighfar metabak orang yang lebih ni istighfar khauful ijlal dia panggil, kerana kebesaran keagungan Tuhan. Seperti kita menghadap depan agung kan, kita nak bercakap macam ini lah. Anak ucapan ke apa kita lebih dulu? Kita ucap apa dulu? Ampun Tuanku. Salah apa tu? Tak nanti salah. Ia punya kebesaran. Mari ampun Tuanku.
Sembah patik harap diampun. Kadang beribu-ribu ampun, bukan satu, bukan 100, beribu-ribu ampun. Ini ucapan di hadapan agung. Karena kebesaran mereka, maka kita selaku orang bawahan, lalu kita ampun Tuanku. Maka begitu orang Nabi-Nabi lagi tinggi mutabak dia, astagfirullahaladzim. Bukan nanti istighfar kerana salah. Itu bandingan. Demikianlah. Baik. Kemudian orang alim ada yang lain duk tolong minta ampun baginya. Kalau kata dia silap pun ada duk tolong minta ampun baginya. Yastaghfiru lil alimi, tolong minta ampun. Lil alimi, bagi orang yang berilmu pengetahuan itu. Tapi ingatlah bila itlaq ilmu tu maknanya ilmu syar'i, alim, al-amilu bi ilmihim bi ulumihim, lagi al-alim billah tu muraknya bila itlaq. Tolong minta ampun bagi si alim itu oleh barang fis samawat, masya-Allah, gak barang dalam langitnya Allah banyaknya. Mereka barang yang di dalam segala langit. Kalau kita kira yang berakal agak malaikat. Ini panggil ma bermakna man. Dia panggil taghlib. Muraknya mereka, kerana kaedah bila kata ma kita jumahnya barang, suatu. Dia panggil lima la yaqilu. Bila guna man kita jumah mereka. Aili lima yaqilu. Mereka ni bagi yang berakal. Bila kata barang bagi yang tak berakal. Maka dalam hadis sebut minta ampun bagi orang alim oleh barang. Kalau murak dengan barang tu mereka, para malaikat saja. Bila kata barang pada segala langit, termasuknya malaikat dan bulan bintang. Itu masalah barang tak berakal. Dan wal ardi, barang pada bumi. Kalau yang berakal manusia dan jin. Yang tak berakal termasuknya binatang hayawan dan masalah jamadat, kayu-kayan. Dalam hadis sebut tolong minta ampun bagi alim. Sebab apa tolong minta ampun? Kerana ia dak memberi penerangan. Dia menerima pesaka daripada Nabi SAW, menyampai kepada kamu dia. Turun-menurun dia boleh menyatakan yang ini halal. Binatang ini halal, haram dibunuh dia. Binatang ini haram dimakan. Bila binatang haram dimakan, haram kita membunuh dia. Jadi balik binatang pula tahu hukum dia selamat. Maka dia minta ampun. Ikan-ikan di laut, tidak kata dalam pengajian agama jangan kita dak merosak membazirkan ikan. Tengok jadi undang-undang dunia undang-undang. Bagi orang cara nanti laut, musim ia bertelur, musim ia menghantarkan telur tak boleh kita nak menangkap ikan ini nak jaga. Cuba kita biarkan begitu nanti. Ini satu kebajikan. Sampai dia kata semua kerja kita ada amal solat, ada apa. Kadang-kadang tangkap ikan ambil yang besar yang bazirkan. Itu dia ada pula bahagian tu. Maka ulama dia jaga. Ini haram perbuatan macam ni, bazir haram. Ulama dia jaga. Lalu segala binatang apa tolong minta ampun baginya. Ini adalah disebut yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ard. Kata Imam Ghazali rahimahullah, hadis ini rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Ibnu Majah. Ada taklid supaya kita senang mudah kita cari dalam kitab-kitab hadis kan. Wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ard bil istighfari lahu. Imam Ghazali buat dalam bentuk soalan. Apakah pangkat yang lebih di atas pangkat mereka ulama yang bermasyhur oleh para malaikat langit dan bumi, duk masyhur dengan tolong minta ampun baginya? Siapa nak lebih pada itu? Terjawab tidak ada. Inilah. Sebab ambil reti daripada hadis, mereka di langit, mereka di bumi duk istighfar, duk minta ampun bagi si alim ya alim al-alimi bi ulumihim. Maka dia tanya, siapakah nak lebih pada itu? Sampai malaikat bermasyhur dengan tolong minta ampun, dan mereka di langit di bumi
Hatta ada riwayat hatta al-hitan, sehingga kepada ikan-ikan di laut. Apakah pangkat nak lebih pada itu? Jawab, tidak ada lagi. Kan? Dia bagi istifham taqriri. Ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashtaghilu malaikatus samawati wal ard tashtaghilu bil istighfari lahu. Jawab, tidak ada lagi. Itulah mulianya, lebihnya pangkat martabat alim ulama itu. Fahuwa masyghulun bi nafsihi wa hum masyghuluna bil istighfari lahu. Maka ia alim tadi, ia dimasyhurkan diri sendiri dan mereka itu dimasyhurkan dengan tolong minta ampun baginya. Masya-Allah. Maka dengan 2-3 hadis laluan tadi, kita dapatlah campuran dengan ayat-ayat yang telah kita lalui tadi, dijadikan syawahid, dijadikan bukti sebagai penyaksian yang menunjukkan atas lebihnya para ulama di atas kita orang biasa. Dan kita juga lebih kerana ada iman di atas orang yang tidak beriman. Itu Allah menyatakan begitu. Jadi syukurlah kita, alhamdulillah kita ini dijadikan orang mukmin walaupun kita tak sampai pada martabat mereka. Mudah-mudahan kita berkongsi dari segi kita menerima pengajaran dari mereka. Karangan-karangan peninggalan mereka dibaca oleh orang-orang yang pesanggup. Maka semoga-moga keterangan itu dapat sampai kepada kita. Dan dengan keberkatan mereka itu juga, semoga-moga kita pun dapat menerima sekadar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yawaddu allazina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin ay yunzala alaikum min khairin min rabbikum. Allah ceritakan, tidak suka oleh orang-orang yang kufur daripada ahli kitab dan juga orang-orang musyrikin, mereka tak suka bahawa diturunkan kebaikan dari Allah ke atas kamu. Kalau boleh dihalang, halang. Kalau boleh disekat, disekat. Ay yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Tapi Allah jawab macam mana? Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Allah, ini rahmat Tuhan. Allah menyatakan, Allah menentukan mereka siapa yang dia kehendaki. Dia kehendak nak beri khususiah kepadanya, dia bagi. Tak ada siapa boleh halang dia. Allahumma la mani'a lima a'taita, kan? Wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Masya-Allah. Nampak kita ada puji dalam qunut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaih. Akhir sekali, falakal hamdu ala ma qadaita. Bagi engkau wahai Tuhan kepujian atas apa engkau menentukan. Kita dah pujilah kunut dah. Dan kita mengaku bahawa semua itu adalah daripada qada dan qadamu. Kita hanya menerima saja. Bila mutakdir ke atas seseorang itu nak dapat kelebihan, tak ada siapa nak sekatnya. Itulah kan. Maka cukuplah dengan 2-3 hadis laluan serta pula keterangan daripada sedikit ringkas daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kita rasa untuk kali ini rasanya cukuplah dulu sekadar itu. Lepas tu masa kita sampai jam berapa? Sampai jam 10. Oh ya. Jadi makna sekarang baru hanya 9:20 minit. Ya, jadi bermakna kata sekarang ni 9:20 minit, bagi lagi 40 minit. Maka untuk memenuhi 40 minit tu, kalau balik kita tu sanggup duduk, tak ada apa. Jadi mengikutnya begitulah dah. Untuk memenuhi 40 minit lagi ni dalam isi soal jawab. Baik. Apa? Silakan. Untuk baca kita hanya sekadar itu. Ini bacalah cepat sikit. Baca cepat sikit. Bismillah.
Okey, Baba ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba, saya nak bertanya. Yang pertamanya, boleh beri pencerahan mengenai had batas suci bagi orang yang berhadas ketika di dalam kawasan masjid? Itu yang pertama. Yang kedua, soalannya Baba, adakah menjadi satu dosa kepada kita sekiranya kita melihat maksiat tetapi tidak menegurnya? Itu soalan yang kedua. Dan yang ketiga, Baba, sekiranya minuman yang halal diminum serta minuman yang tidak halal diminum disimpan di dalam satu peti sejuk, apakah hukumnya Baba? Hukum macam Masya-Allah ya. Saya mahu tu berkaitan dengan hukum taklifi. Nah, kaitan dengan hukum zahir syariat. Baik, cuba ulangi sekali lagi, kurang jelas soalan yang pertama. Yang pertama soalan, boleh beri pencerahan mengenai had batas suci bagi orang yang berhadas ketika di dalam kawasan masjid. Orang yang ada hadas, berhadas dalam kawasan masjid. Dalam kawasan masjid, bukan dalam masjid, itu sudah maklum kan. Tu yang kita sudah maklum di dalam masjid tu kita tak boleh nak melakukan hadas. Bahkan kalau kita yang berhadas, maksudnya berhadas kalau hadas besar, kita maklum bahawa nak duduk dalam masjid pun tak boleh kan. Mana kalau kita nak bersuci daripada hadas, yang dimaksud bersuci daripada hadas ini mana suci hadas kecil lah maksudnya kan, macam mana? Kalau kata macam dalam berhadas tu, kawasan masjid tu ke mana yang dia boleh, masuk kan, macam tu. Kita akan berhadas. Mana yang dia berhadas, patut nak masuk kawasan masjid tu. Ya, ini maknanya kalau tengok daripada soalan itu bentuknya umum, tapi bila di akhir tu mana khusus dengan hadas besar. Ada? Sebab dia tanya bila seorang itu yang berhadas. Gitu kan? Bila seorang itu yang berhadas, maka nak tahu kata setakat manakah kita nak masuk di kawasan masjid. Maka faham daripada situ seorang itu berhadas, yakni hadas besar. Dia kena tanggung situ. Anda murak kita dah. Seorang itu yang berhadas umum, tapi muraknya yakni sebagai hadas besar. Sebab hadas kecil tidak ada apa-apa dalam masjid kan. Tu harus tidak salah kita akan berhadas, yakni tidak ada wudu. Nah, kita duduk dalam masjid tidak apa-apa. Maka hak tanya kata setakat mana ke had kawasan masjid tak boleh kita nak duduk, bermakna kata hadas besar kan. Tu baik. Apabila kita maklumkan bahawa masjid, katakanlah ini contoh kata ini masjid. Nah, setakat jidah keliling ni pada asas kita tapak mula dulu membangunkan ini masjid. Ini jelas masjid. Maka kalau kita orang berhadas besar, maka tak boleh kita nak duduk di dalam masjid. Ada pun lalu saja tak apa. Lalu. Apa maksud lalu? Masuk satu pintu, keluar satu pintu. Itu panggil lalu. Lalu. Tak lalu kok luar, tak lalu kat dalam masjid dari satu pintu keluar ke satu pintu yang lain. Masjid tempat kita ni boleh berkira lagi lah, boleh terlalu kok luar. Tapi kalau masjid yang besar luar, untuk kita nak likung masjid tu jauh kan, lalu kita lalu kat dalam masjid. Seperti masjid haram tu bukan main tu, kita nak pergi sana tu, kalau terlikung masjid, Allah berjalan kaki kan, lalu kita lakah masuk ke dalam masjid selalu. Sedangkan kita berhadas, sekalipun kita berhadas besar, harus halal kita lalu, tapi jangan berhenti lalu tu. Kecuali hadas besar itu kata dengan haid. Sebab tu dia panggil dalam apa nama ni, mazhab kita Syafi'i, hadas ada 3 martabat. Tapi secara garisan kasar 2 saja, hadas kecil, hadas besar.
Tapi bila secara huraian 3, kan? Hadas kecil, maksud kecil dan besar itu dengan maknanya tidak banyak hukum haram sakup pak dengannya tu panggil kecil. Yang panggil hadas besar, yang ni hukum yang haram dengan sebabnya tu lebih banyak, tu panggil besar. Nah, kadang-kadang buang najis tu lebih besar. Tu panggil hadas kecil. Kerana hukumnya tak begitu banyak. Tengok, baca Quran halal dengan kita tidak dalam berhadas kecil. Nah, jangan tanggung je. Baca halal. Adapun bila orang berlaku janabah, naik dah tanggungnya. Baca Quran pun haram. Tak nanti ke tanggung mushaf. Baca saja pun haram. Ada kecuali pula lah. Dan mari nasbah dengan hadas haid, orang berjunub boleh lalu ke masjid tu baik dari satu pintu. Tapi kalau orang yang berhadas haid, haram juga, lalu pun haram. Tak sah kena pergi duduk dalam masjid, lalu ke masjid pun haram. Malaikat, ada malaikat pula. Malaikat dikawal supaya tidak berlumut darah di masjid. Maka sekarang ini ada pampers. Perempuan ada kotor, dia nak lalu ke dalam masjid. Macam mana boleh tak saya ada kotor ni, nak lalu masjid? Bila ada pakai pamper je, tak apa, selamat daripada menitiknya, maka boleh, jangan berhenti lalu. Kalau tidak, tak boleh. Tu panggil hadas kecil besar. Maka bila begitu kita tahulah had masjid ialah, dan kalau di jidah ke jidah ini masjid. Kemudian dibuka pula. Mari kemudian buka sambung pula masjid lagi. Tu baik lagi. Bila mana sambung masjid, luah mana sekalipun ialah masjid. Tengok masjid Madinah. Kalau zaman dulu sekarang dia tulis di tiang Masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu je. Tapi bila mai masa Sayyidina Umar, dibuka sikit. Sayyidina Uthman buka lagi. Buka sampai ke hari ni bukan main luah. Maka semua tu masjid. Itulah. Jadi apabila begitu, manakala kita keluar pada pintu sana, arti di luar pada masjid. Di luar pada masjid. Maka hukum tak ada lah yang kata tadi, kerana di luar pada masjid. Tetapi tempat kita sini, kadang-kadang kita buat masjid ni, dia ada panggil dalam luar pula. Ini jidah ni dalam masjid. Kuah pada situ panggil luar masjid. Tapi apa maksud luar? Luar adakah masjid ataupun luar tu masih masjid? Kadang-kadang kita sengaja buat macam tu kan. Di luar masih masjid lagi. Kalau begitu, ialah hukum masjid lagi. Yang jadi masalahnya apabila sambungan depan dia panggil rahbah masjid. Tu kita nak panggil apa Melayu kita sini rahbah masjid? Serambi. Panggil serambi nah. Sambungan kita petani pun. Panggil serambi masjid. Lain tak dengan kaki lima. Sini panggil tak kaki lima. Panggil juga. Masya-Allah. Jadi rumah kita ada depan lagi boleh 2 meter ke? Kaki lima. Kaki lima. Maka dia kaki lima tu kalau kita panggilan nasbah uruf kita, kaki lima bagi rumah kita, adakah panggil dalam rumah atau luar rumah? Dari segi uruf panggilan kita. Panggil luar? Panggil luar. Begitu juga kaki lima masjid. Lepas tu dia ada layan lah. Ada kaki lima pula tu. Nanti panggil kaki lima lah, mudah-mudahan nak faham. Layan tu baik kan? Ada kaki lima, maka itu luar pada masjid. Tak ada syak lagi lah luar masjid. Tapi bila rahbah, bukan rahbah, serambi. Serambi ni kalau kata rumah, serambi rumah. Arti kalau kita buat akatan awal-awal tu, dia panggil ibu rumah kata ni panggil. Bila buka pula kiri kanannya, belakang depan kadang-kadang panggil serambi. Anak tanyanya masalah serambi itu masalah kata rumah ke tidak rumah? Uruf kita. Rumah. Ini rumah ibu, ini serambi. Tapi rumah lah. Kalau macam tu hukumnya rumah. Hukumnya rumah. Serambi rumah, tapi hukumnya rumah. Tidak kata mana rumah kamu, rumah aku setakat ini je, luar tu bukan rumah aku, serambi. Tidak pun. Batal rumah melengkapi serambinya. Maka nampak zuhir di situlah
Rahbah itu masuk dalam hukum masjid. Oleh yang demikian, kalau kita orang berjanabah, tak boleh kita nak duduk di situ. Dan kalau bagi orang nak niat iktikaf, bolehlah. Nah, hukum masjid. Walau bagaimanapun ada sedikit apa dia panggil perkataan di pihak ulama rahimahumullah taala. Ya, lebih kita ihtiyat, kita beringatlah bagi kita orang berjunub, tidaklah kita duduk di situ. Ada pada kaki lima tak ada masalah. Kaki lima ada tak khusi pula situ. Ada masalah. Itu dia. Itulah di antara masalah yang pertama. Berikut yang kedua, ulangi lagi. Masalah yang Baba, soalan yang kedua, adakah menjadi satu dosa kepada kita sekiranya kita melihat maksiat tetapi tidak menegurnya? Ini kena faham ibarat sikit. Adakah berdosa yakni di atas kita kayaknya sekiranya kita melihat akan maksiat? Faham kan tu? Sekiranya kita lihat maksiat, kalau ibarat tu berhenti setakat itu, kita lah yang melihat maksiat kan. Tapi rasanya bukan murak begitu tu. Sebab ada dia ada akhir tu. Sekiranya kita melihat maksiat, tidak ditegurnya. Mana kita sendirilah lihat maksiat. Mana kita sendiri mengeja maksiat dengan pandangan mata. Lepas tu sekiranya tidak ditegur, rupa-rupanya kita tidak mengeja. Faham dulu ibarat. Ini makna pertanyaan ni masuk dalam makna bagi menghadis man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi wa zalika ad'aful iman atau kama qala. Siapa-siapa lihat. Kita terjemah tu pada asal ra'a ru'yah basariyah, lihat dengan mata kepala. Tapi murad situ lebih umum pada lihat lagi. Yakni tahu. Marra'a munkaran. Barang siapa lihat, yakni barang siapa tahu. Tak mesti lihat dengan mata kepala. Tahu pun masalah makna lihat. Macam mana kita tak lihat tahu? Ada orang ceritakan. Ada orang maklumkan kepada kita bahawa di situ ada berlaku yang maka kita dapat tahu. Maka tahu dipanggil macam lihat. Sama dengan hadis kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu solatlah, kamu semayanglah sebagaimana kamu lihat aku solat. Mana kita kamu dia lihat Nabi semayang sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun kita tak lihat, kita tahu. Dapat melalui hadis yang dicatatkan, huraian ulama yang dihuraikan. Maka kita tahu macam kita lihat. Lepas tu diguna kama sara'aitumuni usalli. Begitu hadis ni, man ra'a, siapa lihat, minkum, hal keadaan siapa itu dari kamu Islam, kamu orang beriman, kamu lihat, yakni kamu tahu akan kemungkaran tu yang berlaku. Naklah. Jawab dia. Fal. Dia panggil lamul amr. Dia mengaji kata panggil lamul amr wal amru lil wujub. Kata usul fiqh kata. Bila amar, bila perintah pada asalnya maudu'un lil wujub. Hantaran dianya menyatakan mesti. Naklah. Fal yughayyir, maka naklah ubah ia. Maksudnya tegarlah. Naklah tegar ia yadihi, dengan tangan. Maksud tangan ni panggilnya itlaq daripada dengan perbuatan. Dengan tangan ini dengan perbuatan. Disadar pada tangan itu majaz. Naklah tegah dengan perbuatan. Maka mula-mula ditekankan tegah dengan perbuatan dengan kait jika ia kuasa. Maka kait tu erti daripada mafhum tu, kait tu dierti daripada kait fa illam yastati, bermakna kata fa illam yastati muqabil bagi yang mahzuf. Seolah-olah kata fal yughayyirhu biyadihi ay inistata. Jika kuasa ia, nak tegar dengan perbuatan itu jika kuasa ia. Sebab mensarahkan dengan kata maka jika tidak kuasa. Fa illam yastati,
Maka jika tak kuasa nak tegah dengan perbuatan, fa bilisani, yani fal yughayyirhu bilisani, maka tegahlah dengan perkataan. Beri, kalau tak tahu beri pengetahuan, ini tak boleh, ini haram, ini mungkar pada syarak. Sekadar itu. Maka kita para imam, orang-orang imam, para ustaz, guru-guru, dia tahu ini kemungkaran. Tiba-tiba berlaku, dia menyatakan. Gak kita imam dalam khutbah kita menyatakan ini perkara mungkar, ini sudah pun memberitahu. Kita hanya kuasa sekadar itu je. Dengan cara biadih, bukan kerja kita tak kuasa. Hanya sekadar fabilisan. Itu jika belum tahu, kita membagi tahukan. Kalau dah tahu, kita memperingatkan saja. Ingatlah, itu mungkar. Itu pun kait lagi dengan Masya Allah dalam agama ni. Tidak sangat menekankan. Tidak semata-mata memberat. Dia ada kait. Ada lagi. Wa illam yastati'. Bermakna itu pun jika kuasa. Sebabnya kalau tidak kuasa juga dengan perkataan pun. Satunya dah tahu semuanya. Dah tahu kemungkaran. Tapi langgar juga. Tahu dah, nak bagi tahu, dah tahu. Nak tegur dengan perbuatan, tak kuasa. Dengan perkataan nak kata lagi, kadang tak kuasa juga. Kamu, aku, kan? Tak kuasa juga nak kata pun. Ada lagi, fa biqalbihi, masya-Allah. Yani fal yughayyirhu biqalbihi. Maka naklah ubah ia dengan hatinya. Macam mana ubah dengan hati? Yani mana kita tahu perkara ini mungkar. Bila tahu mungkar, kita tidak redha kemungkaran itu berlaku dari segi kemungkaran. Hanya kita redha dari segi takdir dari Allah. Jadi kita bagi dua lah. Tengok satu pihak, ini panggil apa di segi syarak? Maksiat, kemungkaran. Maka kemungkaran ini masuk dalam perkara larangan tegahan Allah. Kita tidak redha larangan ini yang berlaku, tapi kita tak mampu dalam nak menegurnya. Wahai ya Allah, ini kemungkaran. Allah tahu kita tak kuasa, maka kita lepas. Jadi kalau kita redha, orang panggil redha dengan maksiat pula. Yang mengerja salah dari segi kerja. Yang kita salah tak dari segi kerja kita tidak, tapi dari segi redha yang berlaku. Itu kesalahan kita. Lalu itu kita tak redha apa yang berlaku itu. Tapi kita tidak mampu dalam menegur, Allah cukup tahu. Itu fabiqalbihi. Itulah mana kata dalam hidup kita, dalam bergaul kita, dalam masyarakat, hanya ada had, ada tahap dia. Dan dari awal lagi Allah pun menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kan? Allah tidak memaksakan, Allah tidak memberatikan satu diri seorang pun illa wus'aha, malaikat qada kuasa. Telus. Bila tak telus nak duduk macam mana lagi? Masalah sah dah rapak begini. Nak masuk seorang lagi tak telus dah. Tak telus. Bila ada ringat, boleh lagi telus lagi. Ini tak telus dah. Maka Allah Ta'ala guna wus'aha. Maka nak telus tu ada akal, ada tamyiz, ada kuasa nasabahnya tadi. Inilah syarak ini sangat-sangat halusi. Itulah dia antara hubungan dengan soalan yang kedua itu. Soalan yang ketiga. Soalan ketiga Bapa, dan juga merupakan soalan yang terakhir. Sekiranya minuman yang halal serta minuman yang tidak halal diminum disimpan di dalam satu peti sejuk, apakah hukumnya Bapa? Disimpan kan. Jadi kita tidak gunakan tapi disimpan. Ya, karena bila simpan itu terkadang membawa kepada melakukan. Cuba kita tengok dalam masalah kita mengaji mazhab Syafi'i, seperti cawan. Cawan ini dibuat dari kaca. Dibuat daripada kaca. Kalau cawan dibuat daripada emas, setahu kita boleh tidak kita nak simpankan? Mazhab Syafi'i haram kita mengisti'mal, dia panggil, menggunakan cawan emas.
Dengan bawa kita ambil air bubur dari minum. Mengistikmalkan kerana ada padanya khuyala. Maka agama itu melarangkan kita. Satu pula lagi memecahkan hati orang lain, tengok oi cawan emas, oi pinggan emas. Maka kita istikmal, kita guna cawan, guna buat air untuk minum. Botol buat air, pinggan untuk bubur makanan dan sebagainya, itu panggil istikmal. Dan juga haram padanya simpan. Tak ada guna sekali cawan ni, tak ada guna untuk minum. Pinggan tidak guna untuk isikan makanan, hanya disimpan dalam almari saja. Maka diharamkan juga, kerana bila simpan nanti menggunakan. Maka demikianlah air minuman yang halal, air Fanta, air cola, Coca-Cola kan. Itu kita simpankan. Di samping Coca-Cola juga ada pula hacak singa tu. Singa tak ada pula tu. Singa tu pun bukan singa botol sajalah, isi tu pun berkait dengan singa tu lah. Contoh saja. Kita simpan kedua-dua. Simpan apa ni? Untuk apa disimpankan ni? Simpan semata-mata itu. Ambil tengok, simpan gitu. Ambil lihat-lihat, simpan. Itu je. Kau macam mana? Maka orang kata cemurunya syarak la ahada au yaru minallah. Tak usah disimpanlah. Tu dia. Bila simpan untuk apa ni? Simpan mata-mata. Kan? Tengok kita simpan duit di bank. Bukan simpan semata-mata. Bila kita ada hajat perlu, kita buka ambil untuk guna kan. Apa ni? Simpan semata. Tak ada faedah sesuatu simpan semata-mata. Ambil faedahnya dengan kita guna. Maka guna tu kita tahu dah haram kan. Apa ni? Simpan saja. Maka begitulah juga, tidak ada faedah pada simpan semata-mata. Apabila tidak ada faedah simpan semata-mata, nak curah, dia kata bazir. Bazir. Pas nak curah ke sini, haram. Tak ada bazir. Hak kata bazir ni barang yang halal. Kita mubazirkan, wala tubazir tabzira. Kan? Tengok cerita tak kala ayat diturunkan terakhir mengenai dengan minuman keras. Kalau dulu mula-mula masa awal Islam sebelum pada hijrah, dalam masa 13 tahun, arak, minuman keras belum diharamkan. Juga berjudi belum diharamkan. Selepas pada beberapa tahun dihijrah ke Madinah, berlakunya sesuatu, maka dilarangkan. Berlaku minuman keras, berlaku mabuk. Lepas mabuk, masuk solat. Dalam solat terlupa ayat bila mabuk. Qul ya ayyuhal kafirun, imam baca. A'budu ma ta'budu. Oi, jatuhlah satu tu arti yang rusak tu. Qul, kata olehmu ya Muhammad, ya ayyuhal kafirun, hai orang yang kufur, a'budu ma ta'bud, aku pun mau sembahkan apa yang kamu sembah. Allah rusak tu arti itu. Tapi dah mabuk, jatuhlah. Maka turun ayat. Apa dia? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Mari sengat tu je dulu. Hai orang beriman, jangan kamu bersepakai dengan solat sedangkan kamu itu sedang mabuk, sehingga kamu dapat sedar dulu apa yang kamu kata itu. Mu tak sedar tadi dalam solat kamu tu jatuhlah tu. Mu tak kata la a'budu, mungkin kata a'budu. Apa tu mu tak sedar kerana mu dalam mabuk. Lain kali jangan kamu bersepakai dengan solat sedangkan kamu tu mabuk. Jangan kamu sedar dulu. Arti tu je dulu. Maka sahabat bila dengar ayat tu, mereka minum lepas isya. Minum lepas solat isya. Lepas solat maghrib puasa dulu. Solat begitulah. Nanti solat isya, sudah solat isya tu juga buat jamuan lah. Sebab apa? Kalau mabuk apa nanti nak sampai subuh tu dah lah mana sepatlah untuk kehilangan daripada mabuk itu. Sembuh daripada mabuk, boleh dapat solat. Lepas solat subuh cerah juga, sarapan pagi juga. Sarapan pagi juga dengan minuman-minuman. Mabuk-mabuk sepatlah hilang masuk zuhur. Dia bagi-bagi masa gitu.
Kalau celah zuhur dengan asar, nak juga. Bolehlah sikit-sikit jaga kata mabuk dalam 30%. Masalah. Pandai-pandailah. Tu sahabat. Akhir sekali berlaku pula kejadian bila buat bai'wah. Orang petani panggil bai'wah, sini panggil buat apa? Kenduri. Petani panggil juga kenduri. Bila buat kenduri, maka dengan kenduri kebesar-besaran, kenduri Abdul Rahman bin Auf. Berlakunya jamuan di sampai itu mesediakan minuman keras. Hingga sampai berlaku apabila mabuk, timbullah syair, nyanyi-nyanyian. Dalam nyanyian Arab ni dia sangat, bila dalam syair dia tu mengangkatkan nasab keturunan, mencerokan yang lain. Situ timbul kepanasan, berlakulah pukul memukul sampai pecah kepala Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang biasa apa sahabat tu. Terjadi begitu. Apabila terjadi begitu, Umar pun, ya Allah, tentu minta menentukan sama ada haram ataupun tidak. Ni tak belum menentu, ni maknanya putih hitam. Kalau putih putih, kalau hitam hitam. Haram tentu haram, kalau tidak tentu tidak. Maka dengan sebab dia Allah menurunkan ayat innamal khamru wal maisir. Apa dia? Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh ila akhir ayat sampai ke akhir sekali fahal antum muntahu. Jadi rupa istifham, maknanya amar, perintah. Maka adakah kamu nak berhenti? Ayat tu kata fahal antum muntahu. Sesungguhnya arak dan judi itu rijsun, kotor, najis daripada kerajaan syaitan, bukan kerajaan yang orang mukmin tu. Oleh itu menjauhinya. Sebab akhir sekali fahal antum muntahun. Rupa tanya kata, maka adakah kamu mahu berhenti? Sahabat bila dengar ayat tu dibaca, intahaina kami berhenti dah, kami tak mahu dah, berhenti dah. Jadi makna ayat fahal antum muntahun, intahu, berhenti kamu, berhenti. Maka disitulah sahabat bila kata berhenti, balik ke rumah masih ada lagi dalam botol. Cuah tu masuk dalam kebun-kebun. Kebun-kebun mereka anggap ada dalam tempayan apa? Kata, dalam banah yang siapa jadi banjir dengan arak. Banah Madinah banjir dengan arak. Juga dalam kebun-kebun. Itu sahabat menerimanya pengajaran. Kata. Tak ada nak simpan dah lah. Dah tak ada nak minum ni. Nak simpan dah lah. Tiba-tiba kita masih simpan. Apa untuknya? Untuk nak ubat. Ubat apa pula? Ubat lain banyak lagi di hospital tu. Banyak ubat tu. Jadi kesimpulannya dinasihatkan kepada kita orang yang beriman untuk nak mendekati kita kepada Tuhan, yang kita selalu buat pengajian dalam bagai-bagai ilmu pengetahuan. Bila kita dapat begitu, naklah kita kalau boleh kita mengijah-ngijahkan. Begitulah. Kita mengijah-ngijahkan. Jadi apa kalau tanya, apa faedah simpan semata-mata? Simpan air botol untuk diminum dan lain-lainnya. Simpan makan minuman yang keras, apa untuknya? Maka kalau sebaiknya tak eloklah kita simpan. Hingga jadi ke masalah begini, kita nak tambahan di atas soalan. Katalah kita nak beli ataupun nak beli dalam satu kertung. Sepanjang kertung dah. Satu kertung dalam satu kertung dia ada 12 botol. Orang tanya panggil satu lozin. Sini panggil apa? Lozin juga. Maka dalam satu lozin tu adanya arak 4 botol. Adanya air Fantanya, ada apa dia tu 8 botol. Jumlah 12. Bagaimana kalau kita nak beli satu kertung itu ada campuran? Bagaimana hukum kita nak beli, sah ke tidak sah? Jadi ke satu masalah. Kita tak mau yang tu, mau tu air Fanta saja. Kata si kedai, kami tak jual kalau itu saja. Sudahlah kita. Kan? Nak beli satu botol pun tak jual, aja jual satu lozin.
Pas satu lozat ada yang ni tak mau nak, tak buang, jual semua sekali. Macam mana kita nak beli juga? Maka ulama rahimahullah taala berbicara ada khilaf. Maka kaum yang tamaknya panggil kembali kepada tafriqus safqah, dia panggil. Apa tafriqus safqah? Dalam kita akad jual beli itu hanya dibahagikan. Aku belilah seketung ini dengan harga sekian-sekian. Masalah kalau kita akad lah, maka akad kita terletak di atas yang suci dan halal saja. Maka jual beli sah. Lepas kita balik kita buang sendirilah. Kau balik simpan juga. Balik simpan tadi beli je. Tak mau tukar beli. Apa beli dah? Klik simpan. Inilah dinasihatkan, itulah dah. Kalau tidak ada, kalau soal apa faedah kamu simpan, minum tidak, maknanya tidak ada faedah kita simpan lagi. Itulah dinasihatkan begitulah. Maklumlah kita ini satu daripada tak tahu kepada tahu. Kemana kita tahu dah, belum keyakinan kita martabat tinggi, sebegitulah terjadinya. Walau bagaimanapun agama kita dinasihatkan supaya kita bertolak usul lah kan. Jadi kalau kira-kira rasa masa tu dah hampir kan. Ada lagi soalan? Cukup? Ya, alhamdulillah. Maksud majlis kita dalam perjalanan selama lebih kurang hampir 2 jam kan. Lebih kurang hampir 2 jam. Semoga perjalanan kita dalam bentuk yang kita laluan, dalam bentuk mendengar, dan samping kita tu apa dia bertalaqi kitab, harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dan juga memberi taufik hidayah kita. Semoga-moga Allah membukakan dada kita, melapangkan lagi supaya kita dapat mengerti, dan perbezaan di antara yang al-haq batil sama ada berkaitan dengan akidah, pegangan harian, juga berkaitan dengan amal-amalan harian, dan juga kita azam bersama semoga mana Allah Ta'ala melanjutkan umur lagi, tambahkanlah taufik hidayah kepada kita semua supaya dapat kita akhiri kita tu dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wan najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi